Siapa nama ni? Perkenalkan diri. Okey. Terima kasih banyak. Secret. Okey, boleh Secret. Nama Secret. Secret binti apa? Secret bin apa ke? Secret binti apa? Secret binti ah confidential. Secret binti confidential ke macam mana? Secret binti resepi. Secret binti resepi. Oh. Okey. Boleh Secret binti resepi. Jadi kalau sambung jadi Most Successful Fan. Okey. Baik Jin. Okey. Chong Chi Fan. Chong Chi Fan. Mana ada Chong Chi Fan? Uh, Cheng Cho Fan lah. Itu kan bukan nama makanan ke? Ah, ya. Yeah. Just add. Chi Chiong Fan. Roy baru bagi tahu. Chi Chiong Fan. Minta maaf, Roy. Tak pernah makan. Okay. Secret resepi tak sedap lah cikgu. Memanglah, sebab dia secret. Cuba dia tak secret, mesti sedap. Kan? Dia secret. Cikgu, Ya, I know. dah siap. Saya nak Dah siap. berakut. Nak apa? Mana boleh macam tu cikgu tak nampak. Belum siap. Kenapa pula tu nak? Oh, jangan turunkan. Sekejap. Saya screenshot. Kau ingat boleh dapat? Kau ingat boleh dapat? Mana ada? Mana tahu kukuk boleh. Mana tahu kukuk boleh. Mana tahu kokot boleh, mana tahu kokot Okey. boleh. Yang tak apa, yang belum siap tak apa, take your time. Ambil. Langkawi Island, okay? Barcode never. Sekejap. Barcode Tak never boleh. exist. Tak boleh. Tak boleh. Memanglah tak boleh, pandai di baju lah. Saya nak tahu. Cikgu dah ni bagi tahu ada barcode. Saya dah Ya, saya QR. ingin tahu. Sylvia Liu kata apa? QR code incorrect. Itulah pasal. Jadi, okay, ini hanya baju saja. Jangan tanya banyak-banyak. Malu. Takut nanti scan nanti. Takut korang scan nanti. Tiba-tiba baju hilang. Cikgu kau tak ada baju. Risau. Risau. Okay. Risau. Okay. Baik. Jangan kau viral nanti. Viral. Sekarang ni macam-macam viral ya. Kan. Cikgu dia salah silap sikit aja cakap kan. Habis viral. Cikgu pun kena hati-hati ni orang cakap. Kan. Takut viral juga. Tapi kan, korang pun tahu kan, cikgu sebenarnya selalu suka berseloroh, bergurau apa semua. Takkanlah nak serius-serius. Nothing serius lah. Kan. Korang ni semua korang ni berseluruh tu maknanya kira macam bluffing. Korang ni bawah umur. Apa nak dibuat dengan bawah umur? Kan? So cikgu tak berminat dengan bawah umur. Tak berminat. Okay. Even 15 pun bawah umur. Is way taller than teacher. Memanglah, but obvious not me. Kan? Bawah umur. Lepas tu masak pun tak reti lagi. Kan? Masak air pun hangit. Apa cerita masak air hangit? Okay. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tahulah korang. Wah, really ah. Saya pandai masak Maggi. Masak Maggi betul. Serius lah Raja Dina. Okey. Okey. Pandai. Okey. Ni nak tanya. Pandai masak Maggi tu dah kira hebat lah tu. Boleh bangga lah. Boleh bangga masa saya pandai tidur. Itulah. Air boleh hangit ke cikgu? Bagus soalan Arina. Arina fikir tadi. Macam mana air boleh hangit ya? Bagus. Air boleh jadi hitam ke? Itulah. So macam mana korang lambat. Patutnya korang sawan awal-awal. Tapi korang fikir dulu. Macam mana air boleh jadi hangit itulah. Okay. Baik. So Saya tak terfikir. tak Saya terfikir. membayangkan air tu warna hitam. Air tu warna hitam memang kau ambil air longkang pergi masak buat apa? Kau ni.
Okay, baik. So, can we proceed? Belum lagi. Okay, jap. Air sasi. Air sasi digoreng ya. Air sasi goreng. Tuang air sasi dalam kuali, panaskan api, kemudian buat macam tu ya. Jadi, sampailah dia hangit. Okay, baik. Ais digoreng pakai minyak boleh ke cikgu? Boleh, boleh. Faris Hamzah, kau buat dulu. Nanti kan cikgu berdiri kat sebelah. Bila kau dah masak ais goreng tu kan, pakai minyak kan, nanti cikgu tepuk dahi kau. Dish, dish, dish. Kan? Apa kau ni? Macam tu lah kan. Okay, baik. Dah semua? Cikgu adalah air hangus. Air Saya hangus. pergi kat Google. Okey. Ada tulis air hangus. Air Warna hangus. hitam. Okay, kita pergi kepada next slide. Penatlah korang bercakap dengan korang ni. Asyik gelak aje. Kau tengok Ryan. Ryan tak gelak pun. Muka serius saja kan. Let lah Ryan. Okay. Okay, kita sambung. Okay, got to go. Alright. Okay, so ini yang kedua. Okay, iaitu still kekayaan BJ Timah. Iaitu pada abad ke-18. So, pada abad ke-18, okey, ada dua negeri yang terkenal iaitu Perak dengan Selangor. Okey, so Perak ni dikeluarkan. Okey, tunjuk tu buruk cikgu. Garis tunjuk tu buruk. Boleh macam tu. Kan? Baik. So, pada perlombongan BJ Timah abad ke-18 iaitu pada tahun 1700 hingga 1799. Okey, iaitu pada waktu itu Belanda dah ada di tanah Melayu. So, Perak, kalau kita lihat, okey, biji timah di Perak dikeluarkan oleh pelombong kecil Melayu di kawasan Larut. Okey. Kemudian Sultan Perak telah menandatangani perjanjian menjual biji timah dengan Belanda. So, dah ada jual biji timah dengan Belanda Dan pada hujung-hujung abad ke-18 pengeluaran biji timah Perak merosot. Kerana apa? Kerana penyeludupan, smuggling smuggling biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang. Kita tahu kan British dah ada waktu itu di Pulau Pinang. Dan kalau korang tanya kenapa garisan-garisan tu buruk cikgu? Sebenarnya ini kita kata sebagai dia punya arts. Seni seolah-olah dia ditulis di atas kertas dan dikoyak-koyakkan, kemudian ditampal-tampal. So dia tampak macam macam stiker nama dikoyak-koyak gitu. Koyak tak hati korang? Tak koyak kan? Okey. Cikgu, Ya. mana satu nak highlight ni macam semua highlight je. Mana ada highlight? Yang tebal-tebal je lah yang di-highlightkan, pandai. Yang perkataan tebal tu je di-highlightkan. Kau semua highlight, maknanya semua penting. Supaya kau highlightkan semua satu buku. Tak payah. Kan? So, okay. Itu di Perak. Kemudian di Selangor. Di Selangor, kekayaan biji timah. Di Kuala Sungai Selangor. Kuala Sungai Selangor tu, Kuala Selangor tau. Okay. Ya, dan Sultan Ibrahim menandatangani perjanjian penjualan hasil timah ini dengan Belanda. Cikgu pun nak tanya lah Roy kan. Roy dah tanya, cikgu pun nak tanya. Ryan, rumah kamu cantik lah. Kamu duduk kat mana ni Ryan? Rumah kamu kat mana? Nampak macam banglo 5 tingkat je. Banglo 5 tingkat Wah. Banglo 5 tingkat. Alamak dah kantoi. Okey. Ryan handsome. Actually sebenarnya kau dah buka 30 minit je. Saya kat Jepun ni cikgu. Sudah-sudahlah. Jepun mana ada rumah macam tu. Kan? Okey. Baik. Okey. Memang Ryan handsome. Ryan sebenarnya dalam kelas adalah orang yang nombor 2 paling handsome dalam kelas. Dalam kelas kita. Nombor 2 paling handsome. Nombor 1 kan cikgu? Tak. Tak. Tak? Jangan tanya nombor 1. Aduh. Kan, dah kantoi ada yang tanya nombor 1. Okey, saya tahu cikgu. Baik, tak payah. Okey, baik tak payah cakap dah
Okey, baik. Saya and Sam. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, boleh dah ambil Kita teruskan dengan next slide. Okey. Cikgu kata, wait. Okey. Dia punya wait tu. Bukan. Dia punya wait tu macam apa tahu? Macam bunyi apa tahu? Bunyi katak waktu malam bila nak hujan. Wait. Dia wait. Tu katak tu sebenarnya dia tegur tau. Wait. Wait. Can you go back to the slide again? Tu bunyi. Don't teacher. Okey. Baik. Okey. Jap. Rasa bunga-bunga words later. Okey. Nanti. Kita biarkan rakan-rakan kita menulis ni dulu. Kemudian kita akan pergi kepada sebentar sekejap kat belakang. Kemudian kita pergi kepada slide yang ketiga. So, inilah dia kekayaan BJ Timah. So, kita dah tengok 2 slide tentang kekayaan BJ Timah ya. Itu memang di negeri Melayu Bersekutu memang Perak, Selangor, Negeri Sembilan memang kaya dengan BJ Timah. Pahang pun ada, tapi Pahang kaya dengan emas. Dah berapa slide saya miss? Ini baru slide yang kedua. Okey. Okey, baik. So, cikgu berikan ruang sedikit masa untuk pergi ke screenshot ataupun slide yang pertama. Okey, baik. Dah siap dah untuk slide yang ini? Dah siap Dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau ikut demand memang BJ Timah yang banyak. Demand memang banyak BJ Timah. Tapi kalau ikut value, value dia emas lebih tinggi. Tapi demand BJ Timah. Why? Sebab BJ Timah banyak kegunaannya. Compare dengan emas, kebanyakannya emas digunakan untuk perhiasan sahaja. So, BJ Timah banyak kegunaan dia. Tu, tin minuman. Ini yang first slide. First slide tin minuman. Yang korang minum air Coca-Cola ke Pepsi ke apa semua kan kemudian boleh dikemikkan kan. So yang itu sebenarnya adalah daripada timah. Daripada BJ Timah. So ini adalah slide kita yang kedua untuk perlombongan BJ Timah pada abad ke-18. Timah lagi. Kita nak pergi kepada slide yang ketiga. Slide yang ketiga juga adalah berkaitan dengan just bayangkan kalau Snoop Dogg ajar sejarah. Lepas ini masuk bab yang ketiga. So kita akan pergi kepada slide yang ketiga. So kalau begitu korang semua dah sedia kan? Dan kamu semua dah sedia ke belum? Kan? Contoh contoh. Aduh, yang bukan, yang kuban-kuban je hari ni Yang kuban-kuban je hari ni. Baik. Cikgu cuba Eminem. Eminem. Nampak? Baik. Mesti ada. Kalau girl mesti Ainul yang paling cantik. Jom kita pergi kepada slide yang ketiga. Jom kita tengok slide yang ketiga. Iaitu ini dia. Perlombongan BJ Timah pada abad ke-19. Apa dah kau Izakil? Abad yang ke-19. Abad yang ke-19 daripada tahun 1800 hingga tahun 1900 adalah abad di mana BJ Timah paling banyak dikeluarkan di tanah Melayu. Semakin banyak pengeluaran BJ Timah especially kalau kita lihat di dua negeri. Yang di atas ini
Okey, kan cikgu dah cakap tadi Kobra, sebenarnya yang mana lagi demand, yang demand lebih tinggi ialah biji timah. Okey. So, okey, cikgu rasa kalau better biji timah lah lebih baik sebab dia banyak kegunaan. Okey, banyak kegunaan. Manakala emas, okey, dia demand dia hanya untuk barang perhiasan. Even though dia punya value tinggi. Value tinggi, tapi demand dia tak berapa banyak kerana hanya untuk perhiasan. Okey, biji timah banyak. Sebab banyak kegunaan dia. Baik. Perlombongan biji timah abad ke-19 yang di atas ini, dua-dua di atas ini larut dengan lembah Kinta, kedua-duanya di negeri Perak. Manakala di sebelah sana tu, yang sana tu Kuala Lumpur, Jugra dan Lukut, itu semua di kawasan Selangor. Tu semua di kawasan Selangor. So dua negeri ni lah. Negeri Perak dan juga Selangor. Kalau di Perak, dua tempat yang terkenal ialah Larut dan juga Lembah Kinta. Larut ni ada Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim memajukan perlombongan biji timah di Kelian Pauh dan Kelian Baru dengan membawa masuk pelombong Cina. Nampak tak? Daripada situ, okey, munculnya pelombong Cina itu munculnya kumpulan Gihin dan Haisan yang telah menyebabkan Perang Larut di Perak. Dan Perang Larut di Perak itulah yang telah menjadi salah satu punca kepada campur tangan British di negeri Perak. Macam hari itu kita belajar kan? Okey. Baik. Kemudian yang di atas ini, Lembah Kinta. Lembah Kinta ni muncul sebagai pengeluar utama biji timah dunia pada akhir abad ke-19 ini. Ya. Dan antara tempat-tempat baru yang telah muncul daripada perlombongan biji timah ini adalah seperti Gopeng, Ipoh dan juga Batu Gajah. Ni nama tempat-tempat yang sampai sekarang ada lagi. Gopeng, Ipoh, Batu Gajah, kalau kamu tengok kiri kanan tu dah berlobang-lobang lah bumi dia. Kan macam Rizakil cakap itu kan. Naik berlobang-lobang, okey, bentuk muka bumi di Perak. Okey. Hari ni Raja Idina, sekarang kamu kat mana? Kat Ipoh ke sekarang? Oh, kat Ipoh Kamu dalam kereta ke? Ke tengah bercuti? Okey. Okey, kat kampung. Okey, Raja Idina. Since kamu kat kampung, cikgu nak minta kamu satu assignment, boleh tak? Cikgu nak satu assignment kepada kamu, iaitu bukan karangan. Cikgu nak satu assignment daripada kamu, iaitu kamu kena menjadi penjejak sejarah. So, iaitu kamu kena dapatkan cerita tentang apa yang berlaku kepada Raja Abdullah. Dan juga bagaimana sistem penggiliran itu berlaku. So, cikgu nak kamu dapatkan maklumat itu supaya nanti kita boleh share dalam kelas. Kita dapat fakta yang sebenar. Dan menurut pembacaan Raja Abdullah ni, betul apa, nanti dapatkan maklumat dia. Raja Abdullah ni sebenarnya telah kena buang negeri tau. Dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Dekat sana, dia bawa family sekali pergi ke sana, Pulau Seychelles. Dekat situ, dia duduk hampir 15 tahun. Baik. Baik Raja Dina. So dia duduk sana 15 tahun. Kemudian dia dengar satu lagu. Lagu ni, sedapnya lagu ni. Kemudian dia Raja Abdullah bawa balik lagu tu pergi ke Perak, Pulau Seychelles, Seychelles, Seychelles. Dia bawa balik lagu tu sampai ke Perak. Bila dia dah 15 tahun dia balik semula ke Perak.
Ya, lagu itu dijadikan lagu negeri Perak. Kan? Kemudian tak lama kemudian Tunku Abdul Rahman, okey, dia dengar lagu Perak, dia kata sedaplah lagu ni. Kita tukar lirik lah. Jadi lagu apa? Lagu Negaraku. So lagu Negaraku tu sekarang sebenarnya datang daripada lagu tu lah. Datang daripada lagu yang telah didengar oleh Raja Abdullah di mana, iaitu di Seychelles. Yes. So Raja Irina, so sila find out tentang sistem penggiliran tu dan juga apa yang berlaku kepada Raja Abdullah. Ya, lagu Terang Bulan. Betul Raja Irina. Aku negaraku. Ryan, tu lagu lain. Itu lagu lain. Okay, itu lagu lain. Jangan sampai cikgu suruh korang nyanyi kat dalam ni. Semua nanti berdiri. Nanti semua berdiri. Sudah. Yang dalam kereta tiba-tiba macam nak berdiri cikgu dalam kereta. Itulah kau. Baik. Kita lihat. No, thank you. Baik. Kemudian kita lihat perlombongan biji timah abad ke-19, iaitu pengeluaran di mana? Di Kuala Lumpur. Okey, Kuala Lumpur, pengeluaran biji timah utama di Selangor. Kuala Lumpur, orang panggil sekarang apa? KL, K-E-Y-E-L-L, KL. Okey. So, Kuala Sungai yang menjadi pertemuan antara Sungai Kelang dengan Sungai Lumpur itulah dijadikan pangkalan untuk mengangkut biji timah. Itu Kuala Lumpur. Jugra, kalau kita tengok Jugra juga, okey, di kawasan Selangor menjadi pusat pengutipan cukai biji timah. Dan Lukut, okey, lombong biji timah diusahakan oleh Raja Busu, dan Raja Busu telah membawa masuk pelombong-pelombong Cina, dan anak dia Raja Jumaat menjadikan Lukut pusat perdagangan biji timah. Ini yang hari tu tanya kan, cikgu, nama orang ni memang nama dia Jumaat ke? Ya, betul. Ada tak nama orang nama Sabtu? Ada. Nama Khamis? Ada. Okay, Khamis pun ada, Sabtu pun ada. Nama Rabu jarang dengar. Isnin ada. Isnin ada. Oh ya ke Aiman? Okey Man. Selasa tak ada, jarang nama Selasa. Sabtu ada. Okey. Baik. Isnin bin Khamis. Betul. Ada orang nama Isnin bin Khamis Isnin bin Khamis. Tak terkejut ada orang nama hari. Ya, betul. Betul. Raja Kuning, Raja Hijau, Raja Biru. Ada. Kawan saya Rabu. Itulah. Nama dia Rabu. Okey. Bila hari Rabu, Rabulah datang. Okey. Rabu telah datang ke kelas pada hari Rabu. Okey. Okey, baik. Okey. So kalau dah siap, ini bagi tahu kita akan pergi kepada last slide, dan last slide berkaitan dengan perlombongan emas. Okey. My friend call February Friday John. Belum. Okay. Wait. Okay, it's okay. Take your time. Okay, call February Friday John. Okay, yeah, Friday John lain macam tu. Johnny Jonathan. Dulu ada satu filem nama dia Johnny Jonathan. Tarapam pam 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 pam. Sekejap cikgu nak ambil kertas baru. Okay, I know. John Wick. John Wick. Saat ni sebab baru siap yang 2 slide sebelum ni. Okay. Okay. Take your time. Hari ni kita santai-santai sambil berbual, sambil berkaitan dengan buat nota. So kita santai-santai je hari ini. Okay. Tengok cerita tu semalam. Oh ya ke? Apa ni? Apa dia? Apa dia? Korang ni kan? Sempat screenshot.
Kau nak screenshot buat apa? Okey. Baik. Rambut cikgu. Cantik. Panas. Okey. Baik. Agak pelik tak saya buat karakter dalam zoom kamera saya? Oh ya ke? Bagus juga. Boleh. Sylvia, agak-agaklah Rapunzel kau. Kan? Okey. Baik. Okey. Okey ke ikat macam ni? Tanya lagi tu. Okey ke ikat macam ni? Cikgu buat jenis yang macam ikat kat atas. Yang macam yang bulat kat atas tu. Oh, ban. Roti. Ban Cikgu pakai topi lain. Cikgu colourkan rambut jadi colour biru. Kenapa nak colour biru? Nanti macam Pepsi lah. Air Pepsi biru. Tak nak. Jangan. Dah cantik dah. Kan. Cikgu ikat rambut tak? Ikat. Colour putih can be grandmaster. Ya, betul. Colour putih can be grandmaster. Ya. Ya ke? Pakai makeup hitam dekat mata. Emo kan? Kau ingat cikgu nak mengajar ke nak buat persembahan? Nak pakai makeup bagai? Sudah. Dah. Okey. Kalau putih nanti jadi Gandalf. Ya, betul. Kalau putih jadi Gandalf, ya. Ya, betul. Okey. Okey. Macam-macam lah korang ni kan. Ryan, sudahlah tu Ryan. Sudahlah. Sudahlah tu. Risau. Okey. Okey. Baik, kita ada berapa orang ni? Kita ada 60 orang ya. Kau bayangkan hari tu kalau kita buat bengkel lagi tu cuma ada 20 orang je, 25 orang kat 25 orang ya. Kalau kamu tengok datang bengkel memang kelas live cikgu. Seperti mana yang korang tengok depan ni, macam tu jugalah cikgu dekat kelas bersemuka. Sama je. Okey. Nak in the same degree. Itulah. Terkejut bila nampak cikgu ya. Okey. Ya, cikgu. How to style hair. Tak nak masuk sini tapi tak tahu kalau ada lagi nanti. Okey, ya memang. Okey. Jangan risau ya. Nanti cikgu akan buat physical pula. Okey. Aman. Cikgu tinggi ke? Tinggi. Semua orang tinggi. Tak pernah lagi orang tanya, kau ni rendah berapa? Tak. Orang akan tanya, berapa tinggi kamu? Orang tak tanya, berapa rendah kamu? Tak kan? Kan? Ya, berapa cm cikgu? Okey, berapa cm okey. Aku pendek. Bro, ni nak cerita Tinggi-tinggi pun tak sesuai. Sebenarnya rendah-rendah pun kan, kalau handsome juga. Korang tengok macam Tom Cruise. Tom Cruise tu tak tinggi pun. Tapi handsome je. Kan? Dia bukan masalah tinggi ke rendah, tetapi dia kalau gitu. Cikgu mocking Tom Cruise. Ya, lagi rendah lagi cute kan. Mak saya tak habis-habis tengok Tom Cruise. Mak dia tu tak habis-habis tengok Tom Cruise. Okay. Nasib baik cikgu tak ada rupa Tom Cruise. Kalau tidak tak habis-habis mak kau tengok cikgu. Sudah. Risau. Okay, baik, seterusnya. Okay. Kita teruskan. Mak saya suka Ronaldo. Yelah. Saya naik 1 inci. Okay. Tinggi tu, tinggi. Okay. Baik, kita pergi kepada last slide. Boleh? Last slide. Okay, yes. Kita pergi kepada last slide. Semua dah. Tak adalah. Sikit je. Astagfirullahalazim. Tak ada. Cikgu tak muat. Cikgu memang tak muat. Nota muat. Cikgu memang tak muat. Okey. Jap cikgu Raja tak siap lagi. Astagfirullahalazim. Go smaller. Okey, Raja tak siap lagi ke? Raja. Alah Raja Ridina. Tak apa. Nanti kita pergi balik slide tu. Ini last. Ini tentang hasil bumi.
Cikgu sudah mengecil lah. Sudah mengecil. Mengecil. Okey. Nah, Okey. Ya. So, sekarang ini kita tengok kekayaan hasil emas. Dan kekayaan hasil emas ini ada bukti dia. Kalau kita tengok yang atas tu kan, mengikut rekod China, emas ni jadi ekspor utama Pahang sejak abad ke-13 lagi. Dan sumber India iaitu menyatakan bahawa semenanjung tanah Melayu ni dikenali sebagai Suvarna Bumi. Suvarna Bumi ni maksudnya apa? Maksudnya bumi emas. Suvarna Bumi ni bumi emas kau. Ahli geografi Yunani iaitu Claudius Ptolemy menyatakan bahawa pernah dipanggil, sebenarnya tanah Melayu ni pernah dipanggil Golden Cassones, yang bermaksud semenanjung emas. Semenanjung emas tu. Dan apa kegunaan emas ni? Ni apa kegunaan dia ni? Picit sikit. Picit sikit kegunaan emas ini. Ting tong. Okey, macam tekan loceng rumah orang je. Okey, kegunaan emas ini adalah untuk apa? Untuk dijadikan hadiah oleh Sultan Pahang. Sultan Pahang jadikan emas sebagai hadiah. Uish, seronok. Kalau setiap kali hari jadi kan, hai Zakil, ini hadiah untuk you. Apa dia? Bila buka-buka, emas. Okey, letak tepi. Ainul pula datang. Hai Zakil, ni untuk you juga. Buka-buka, emas. Dia jadi kaya cikgu. Itulah pasal semua orang bagi emas kau. Memang jadi kaya kan. Lepas tu Zakir pun gaduh kepala. Aku nak buat apa dengan emas ni sebenarnya kan. Jadi Pajak. tak, sudahnya kan. Zakir buat semuanya emas. Dia tukar gigi dia semua jadi gigi emas. Habis semua gigi emas. Bila senyum, kling kling kling. Bling-bling lagi. Okey. Waktu dalam masa 3 tahun merebut. Berebut kan. Kemudian masing-masing nak kan. Kemudian ada gangster datang, ramai-ramai tangkap Zakil. Lepas tu gangster pun berebut. Aku nak gigi sebelah sini. Tak, aku nak gigi dia sebelah sini. Aku nak gigi dia sebelah sini. Aku nak gigi depan. Berebut pasal gigi. Pasal gigi emas. Contoh. Contoh Zakil contoh je. Baik. Kemudian dijadikan barang perhiasan, dan kegiatan perlombongan emas di Pahang berlaku pada abad ke-16 dan ke-17, kemudian abad ke-18 dan abad ke-19. So, abad ke-16 dan ke-17 dijalankan oleh orang Melayu dan orang asli, dan menggunakan kaedah mendulang, macam kita tengok hari tu, mendulang dan juga melampan. Lebih kurang samalah, cuma alat dia yang berbeza. Kemudian pada abad ke-18, kehadiran orang Cina dari Kelantan dan Perak ke negeri Pahang untuk melombong emas, dan mereka menggunakan kaedah melampan juga. Dan kemudian pada abad ke-19, Sultan Ahmad iaitu Sultan Pahang telah memberi konsesi. Konsesi ni sebenarnya ialah kebenaran untuk menggunakan tanah kepada orang Eropah, dan orang Eropah menjalankan perlombongan menggunakan kaedah lombong dedah dan juga lombong bawah tanah. So, itulah kegiatan emas, perlombongan emas yang berlaku di kawasan negeri Pahang. Dan kita tahu emas dijadikan barang perhiasan, especially barang perhiasan untuk kaum-kaum wanita yang suka memakai gelang-gelang emas, rantai-rantai emas, kemudian anting-anting emas, semua emas-emas. Jadi memang itu dijadikan barang perhiasan kan. Tetapi hanya orang perempuan sahaja yang boleh pakai emas. Orang lelaki tak boleh pakai emas ya. Kerana akan memudaratkan, akan merosakkan badan lelaki itu. Kena hati-hati ya. Okey, boleh ambil nota kita. Kita belajar pun santai-santai je hari ni.
Kan berseronok-seronok aja. Kan. Ingat, kita bergelak ketawa sambil kita belajar. Okey. Ada lagi yang nak masuk ni. Mana pergi ramai-ramai ni? Okey. Boleh ambil emas. Oleh kerana emas ni adalah salah satu daripada kekayaan hasil bumi di negeri Pahang, maka sebab itu banyak perkara dikaitkan dengan emas. Contoh pisang emas. Kemudian hati emas. Hati emas pun ada pisang emas, hati emas. Kemudian kalau dalam bola sepak, kasut emas. Okay. So banyak dikaitkan dengan emas, iaitu kita kata sebagai sangat berharga, valuable lah. Itu sebenarnya. Okay. Nanti cikgu nak cari jugalah tanjak berwarna emas. Tanjak berwarna emas. Okay. Menarik. Okay, boleh ambil. Oh, selain daripada topi-topi ni, cikgu ada ni lupa. Cikgu ada topi Roman. Askar Roman. Pun ada juga askar Roman yang atas tu ada bulu ayam tu kan. Pun ada juga. Tengah kumpul. Okey, dapat? Korang ni menyalin ke melukis? Kalau melukis memang lama. Jangan melukis. Melukis. Dah siap cikgu dah. Okey. Melukis kotak kot. Melukis kotak. Lukis kotak pun berjam. Man, kenapa kau masuk lambat, Man? Tak, cikgu perasan sebenarnya. Okay. Cikgu perasan? Okey. Okey. Cikgu tak perasan. Perasan. Kenapa kau masuk lambat? Adalah. Kau macam-macam lah kau ni, Man. Kau jangan buat pasal, Man. Risau. Risau. Okey. Risau. Kita tanya, Man. Man, ada kawan-kawan tanyalah, Man. Ainul ni memang cantik ke? Siapa tanya? Sebab dia orang nak tahu daripada pandangan mata kau, sebab kau pernah jumpa Ainul kan? Benar. So tu nak tanya tu. Itu waktu dah jahanam pun dia nak kata. Orang berubah. Okey. Man, satu review jujur. Tak nak. Pula. Tak nak cakap apa-apa. Kau pasal perempuan memang tak berani nak cakap apa-apa. Nanti chat penuh dengan apa-apa lah. Jangan berani. Jangan beranikan diri, jangan berani. Memang tak berani. Mantap. Eloklah teruskan ketidakberanian anda tu ya. Okey. Cikgu tukar topik. Cikgu ada tak jenis topi yang macam panjang tu? Dia panjang kat atas tu. Oh, yang ni panjang tu. Yang tu. Nampak apa panjang-panjang? Saya tengok comel orang pakai kat dalam movie. Serius ah? Ya. Guys, yang lain dah siap belum? Dah. Dah.
Udah. Belum, tengah melukis. Tengah melukis. Sebenarnya, Nol, cikgu ada topi panjang tu. Ada? Ada tu. Try lah cikgu. Ada, tinggal macam nak pakai ke itulah kan. Sebab dia memang Cantik. 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 Musyukil aku. Ni memang musyukil. Okey. Baik. Siapa nak tengok cikgu pakai topi panjang tu? Saya. Okey. Siapkan. Hari Rabu je dah. Alah. Hari Rabu je lah. Alah. Okey. Okey, dah siap? Dah. Belum Okey, teruskan. Dah. Okey. Dah. Dah. Mic Semua kata cakap dah. dah siap. Okey, semua dah siap. Okey. Yang ini tinggi sikit tak? Tu apa tu macam magic kan? Tu macam magic. Ini tinggi sikit. Betul? Dia nampak macam mic besar. Macam mic besar Cikgu nampak macam, entah macam pernah nampak. Macam tapi dia tak boleh lawan yang ini. Macam cowboy weh. Ni lagi besar. Yang tu. Cikgu nampak Macam macam orang yang cowboy. pakai Ya. naik kuda tu. Ya, yang naik kuda pakai ni tinggi ni. Ya, ada. Kena ada juga ada. Oh, ada juga yang Cantik. tinggi. Okey. Baik. Ini macam tarbus dah. Macam tarbus. Apa dah? Ini ingat kelas sejarah ke kelas topi ni? Okey. Kelas topi. Kelas Kelas topi. fashion. Cikgu tengah share semua jenis topi untuk kita semua beli. Promote. Tak payah. Okey. Baik. Semua dah siap? Sarah, Ryan. Dah Annette, Adam Syahmi, Adila. Korang senyap je, risau aku. Kan? Risau. Risau. Diorang semuanya mic rosak. Mic rosak. Mic semua orang rosak. Topi apa? Topi badut. Topi badut je cikgu tak ada. Sebabnya cikgu tak suka jadi badut. Kenapa? Kau ingat aku buat kelakar? Kan? Tak kelakar. Okey, baik. Okey, baik. Baik, dah siap semua? Dah siap. Okey, dah siap. Okey, kepada yang dah siap, okey, cikgu akan habis bermakna dah habislah